wilayah ini. So, kita sekarang membincangkan tentang aliran ahli hadis yang berkait, yang bersimpul dengan kelompok Asy'ariyah. Sehingga pada era sekarang kita tidak mengasingkan ahli hadis daripada Asy'ariyah. Tetapi tadi doktor ada terang tentang ketika mana Imam Abu Hasan Asy'ari keluar Mu'tazilah. Selain daripada kelompok Mu'tazilah yang begitu kuat pengaruhnya, Imam Ahmad bin Hanbal ada pengikut. Beliau meninggal pada 241 Hijriah. Kemudian daripada zaman Imam Abu Hasan Asy'ari itu lebih kurang 60 tahun. Daripada 241 sampai Imam Abu Hasan Asy'ari keluar Mu'tazilah 300 Hijriah. So 60 tahun lebih kurang berlaku macam-macam dah pada Mu'tazilah masa tu. So apakah pecahan yang berlaku pada Hanabilah? Bukan, macam-macam dah berlaku pada pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. So apakah pecahan kepada pengikut Hanabilah masa tu? Okey. Soalan yang baik. Yang berbincang tentang Hanabilah ni, dia memerlukan sebenarnya perbahasan yang khusus. Tapi untuk secara umum, insya-Allah saya cuba ringkaskan. Yang mana Imam Ibn Syahin pun dia dah menyebutkan rajulan bulia bi ashabis su, Ja'far bin Muhammad wa Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ibn Syahin ni seorang tokoh hadis besar. Dan dia memerhatikan situasi yang berlaku. Jadi dia kata ada dua orang tokoh yang diuji dengan pengikut yang buruk, yang apa ni kurang baiklah, iaitu Ja'far bin Muhammad, yang mana menjadi anutan kepada orang-orang Syiah. Mereka mengagung-agungkan Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu wa rahimahu ta'ala. Dan satu lagi Ahmad bin Hanbal, yang dianuti oleh pengikut Hanabilah. Jadi Imam Ibn Syahin kata Ashabus Su' tu ada pada dua tokoh ni. Dua ni sebenarnya tak ada masalah, ahli sunnah. Tokohnya hebat. Imam Ja'far ahli sunnah, muliakan mereka. Tetapi pengikut, masalah pengikut. Ni memang selalu macam itulah. Kadang-kadang apa ni tok guru dia kata sikit je, tapi anak murid dia lebih melampau batas. Itu memang setiap zaman. Sekarang pun kita tengok macam tu juga. Jadi pengikut Hanabilah ni, walaupun Ibn Syahin kata Imam Ahmad diuji dengan ashab as-su, tapi bukan semua. Maknanya sebahagian daripada Hanabilah yang agak melampau batas, ataupun agak kita kata nak kata something pun macam ya juga. Sebab dia ekstrim. Mereka agak ekstrim. Dipanggil Ghulatul Hanabilah. Ghulatul Hanabilah, mereka ekstrim. Ekstrim tu dari sudut akidah. Dari sudut akidah. Okey. Maknanya siapa yang tak ikut apa tu mereka akan bid'ahkan, sesatkan. Kadang-kadang sampaikan ada yang kena pukul, ada yang dihalau keluar daripada negeri. Oh, engkau tak ikut apa kami keluar daripada diusir. Bukan Imam Bukhari terkena fitnah? Imam Bukhari pun terkena juga, kena halau juga. Jadi memang mereka ni ekstrim lah. Sampai sekarang pun ekstrim. Cuma tak berperang je. Tapi dekat medsos macam perang. Dia panggil ghazwah fikriyah. Perang juga. Ghazwah fikriyah, perang. Jadi itu Hanabilah sudah ada yang hulat, melampau batas di kalangan mereka. Dan termasuklah di zaman Imam Al-Asy'ari, dan di antara tokoh besar Hanabilah pada masa itu ialah Imam Al-Barbahari. Okey. Al-Barbahari. Jadi jangan lupa bila kita bincang Ahlussunnah, Mu'tazilah, jangan lupa ada satu lagi Hanabilah yang juga ada pengaruh yang kuat. Hanabilah. Dia Barbahari ni kitab apa yang terkenal yang dia orang selalu guna? Tak silap saya As-Sunnah, kitab As-Sunnah kan? Kitab As-Sunnah. Jadi dikatakan Imam Al-Asy'ari dia mengarang kitab Al-Ibanah sebab dia nak mengambil hati
Imam Al-Barbahari tadi, supaya dia ikut bersama-sama dengan manhaj yang dibina oleh Imam Al-Asy'ari, iaitu manhaj yang menggabungkan antara dalil nakli dengan dalil akli. Dan Hanabilah ni mereka tak pegang dalil akli. Okey. Mereka tak berpegang. Bila sebut Hanabilah, mereka tidak berpegang dengan dalil akli. Hanya satu saja dalil nakli, Al-Quran dan hadis saja. Jadi kalau ada sikit-sikit menggunakan akal, mereka tak mahu, tolak. Mereka tolak. Jadi manhaj mereka ini ialah yang menggunakan dalil nakli, Quran dan hadis sahaja. Jadi berbeza dengan yang dibawa oleh Imam Al-Asy'ari pada masa itu bila dia menggabungkan dengan manhaj kalam. Bila digabungkan dengan manhaj kalam, termasuk menggunakan dalil akli. Jadi Imam Al-Asy'ari bila dia karang Al-Ibannah tu, sebenarnya dia nak menarik pengikut-pengikut Al-Barbahari tadi, yang mana supaya mereka itu tidak ekstrim terhadap apa yang dia nak bawa. Dia sebab tu dia Dr. Faqih pun kata itu ditulis pada awal. Jadi tujuannya sama, untuk berbaik dengan Hanabilah. Tapi Imam Barbahari ni dia yang mana, gulat ke ataupun fudalat? Wallahu alam. Sebab di kalangan Hanabilah ni dia ada satu lagi ada satu istilah lagi yang agak kita agak samar-samar. Mereka ini yang okey ke yang tak okey, iaitu istilah Hasyawiyah. Istilah Hasyawiyah. Kalau Hasyawiyah ni ialah yang walaupun dia berpegang dengan Quran hadis, tapi yang bahagian hadis tu dia tak kira sahih ke, daif ke, palsu ke, dia guna semua untuk sabitkan isu akidah. Sabitkan dalam isu akidah. Oh, dahsyat. Kalau kita ni dalam bab fiqh, dalam bab hukum, mesti sahih je. Tak. Yang Hanabilah, yang Hasyawiyah ni semua, walaupun hadis itu daif jiddan, daif, palsu, maudhu' sekali pun, palsu pun mereka bawa. Sebab mereka tak bezakan apa tu antara sahih dengan tak sahih ni, mereka kurang ke arah itu. Yang penting akidah tu seperti mana yang diriwayatkan. Diriwayatkan. Sebab itu diriwayatkan ini selain Hasyawiyah yang masukkan semua tadi, mereka juga disebut Athariyah. Ini istilah yang memang kita kena tahu ni. Berkenaan dengan bila kita sebut mazhab-mazhab akidah ni, terutama yang Hanabilah ni, sebab dia lain daripada yang lain kan. Ni doktor, orang dah pening dah ni. Kita nak ada tepat dah istilah ni. Hanabilah, ahli hadis, Athariyah, Salafus Saleh ni. Ni Hasyawiyah. Tapi ni tiga ni, empat ni yang orang duk claim sekarang lah. Hasyawiyah dia tak nak, tapi empat ni dia duk claim. Ahli hadis, Salafus Saleh, Athariyah dan juga Hanabilah. Itu yang mereka nak claim sekarang. Jadi susah bila kita bincang tentang Hanabilah ni, mereka ni yang okey ke yang tak okey. Jadi susah bila sebut Imam Al-Barbahari pun susah. Sebab yang memang mereka ini akan bawakan dalam kitab-kitab mereka riwayat yang kadang tak ada sanad, bahkan riwayat Israiliyat pun ini hujah. Jadi hujah, jadi dalil. Diulas. Maknanya bila diulas tu maknanya dia bawa dalil untuk berhujah lah. Riwayat Israiliyat untuk berhujah. Padahal Israiliyat ni kita tak boleh berhujah dalam bab hukum, apatah lagi akidah. Tapi mereka guna. Jadi susah. Kita nak sebut yang okey ke tak okey ke dalam Barbahari ni. Tapi ala kulli hal, Imam Al-Asy'ari dia cuba untuk menarik grup Hanabilah ni supaya bersama, tapi tidak diterima. Lam yakbalu minhu. Mereka tak terima apa yang cuba disuarakan oleh Imam Al-Asy'ari dengan kitab Al-Ibannah tu. Mereka kata ini cuma pura-pura. Sebab itu sebahagian Hanabilah masih lagi mengecam, mencela Imam Al-Asy'ari, walaupun beliau telah wafat jauh selepas itu, masih lagi ada yang mencela. Termasuklah Al-Ahwazi, dia tulis buku khas untuk mencela Imam Al-Asy'ari, Mathalib
dia ada satu nama lain, Imam Al-Asy'ari, Mathalib tapi dia karang khas lah untuk mencela Imam Al-Asy'ari. Tapi ini benda yang kena war-warkan, sebab mereka kata Ibanah tu kitab yang terakhir yang menunjukkan Imam Abu Hasan Asy'ari dah pergi kepada akidah ahli hadis, akidah ahli hadis, Hanabilah, Asariyah, Salafus Soleh, situlah dia letak semua. Tiba-tiba ada Hanabilah yang masih cela Imam Abu Hasan Asy'ari, yang menunjukkan Hanabilah sendiri menganggap bahawa Imam Abu Hasan Asy'ari tak pindah pun daripada fasa selepas Mu'tazilah. Jadi benda ni kalau kata mereka ni bina naratif dengan tidak ada pondasi, tidak ada dasar pun.